Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin, amin. Doa untuk semua sahabat saya yang menonton video saya. Support video saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip. Support saya untuk semangat buat video. Okey, apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat semua cara yang betul untuk membancuh hormos yang beli pada saya. Sebab ramai ada yang tanya saya, sebab ada dalam 2-3 orang macam tu, dia bancuh mungkin tak betul, dia tak sihat macam pokok-pokok yang saya ada. Ataupun macam contoh dekat WhatsApp saya akan masukkan status mana-mana yang dah pakai produk saya. Semua Alhamdulillah, daripada tak menjadi, daripada pokok mati, sampai Alhamdulillah sekarang. Nanti last video saya akan tunjukkan dengan sahabat semua customer-customer saya yang dah pakai produk saya, yang dah berjaya. Dia ikut tip-tip saya. Macam contoh, dia nak tanam ataupun bancuh, dia akan tanya saya, betul ke akak bancuh macam ni? Sebab nak bancuh pun dia ada kena ikut dia punya step by step. Sebab kalau kita bancuh dengan tanah sebak, hormos yang saya jual ni, dia tak ada tanah langsung. Okey, kenapa saya buat dia tak ada tanah langsung? Sebab bila ada tanah, bila packing dia dalam 1 kilo ataupun 2 kilo macam tu. Ada dulu saya pernah buat 1 kilo dan 2 kilo. Siapa yang nak order yang dah siap terus pakai. Okey, bermasalah dekat situ bila ada tanah, postage dia agak mahal. Bila beli 2 pack, contoh 2 pack dah 4 kilo. Lepas tu dapat 2 pack sahaja. Bila dapat 2 pack, cuma dapat berapa pasu sahaja. Lepas tu saya cuba fikir macam mana nak buat postage tu ringan tapi media tu banyak. Okey, saya terfikir saya tak bubuh tanah. Okey, sebab tanah tu yang membuatkan hormon saya tu berat. Okey. Okey, saya try buat macam tu. Alhamdulillah, berat dia tak sampai 400 gram, tapi boleh dapat banyak. Sebab nanti sahabat semua kena bancuh sendiri dengan tanah. Tapi nak bancuh pun ada caranya, bukan main bancuh saja. Okey, kurangkan tanah. Macam contoh 2 pack hormos. Okey, 2 pack hormos campur dengan tanah separuh. Beg plastik kecil macam ni contoh. Saya sebelum ni saya memang pakai tanah dekat kedai RM2 ataupun dekat nursery yang jual RM2.50 sen. Tapi dekat nursery tu dia dah ada campur dengan tanah merah, susah nak dapat tanah hitam yang berkualiti. Okey, kedai RM2 dia ada jual macam ni. Macam ni dia tak ada campuran apa-apa, dia cuma campuran tanah-tanah saja. Tapi bagusnya walaupun dia RM2, tapi dia memang tanah yang berkualiti lah, sebab saya dah pakai bertahun-tahun. Okey, kadang-kadang saya akan beli dekat contoh yang saya ambil media-media hormon saya tu. Dari dulu memang saya pakai tanah hitam yang tak ada campuran apa-apa, 1 guni. Tapi 1 guni tu mahal sangat. Okey, bila saya campur dengan hormon, dia tak berbaloi harga 1 pack RM5. Sebab saya jual 1 pack ni RM5. Bila beli tanah hitam 1 guni, dia berat sangat, harganya mahal. Itu yang saya dah tak campur dengan hormos. Satu lagi, bila campur dengan hormos, postage dia agak berat. Okey, itu sahabat semua tak kisah sahabat nak pakai tanah apa, tapi yang penting tanah hitam ataupun tanah yang tak ada campuran apa-apa. Macam contoh, tak ada campuran kokopit, sekam padi, sekam bakar. Okey, sebab apa hormos tak boleh campur dengan tanah yang ada campuran sekam padi, sekam bakar ataupun kokopit? Sebab media hormon saya tu, media hormon saya ni, dia dah ada kokopit, dia dah ada bahan-bahan kering dalam ni. Dia dah ada 7 bahan yang saya campur dalam ni.
Ada 2-3 bahan tu memang susah nak dapat lah. Ada yang 2-3 bahan tu memang susah nak dapat lah. Saya kena pergi hutan sendiri, ambil, cari untuk membuat hormos ni. Sebab hormos ni sebelum saya jual, dulu saya tak pernah jual. Okey, saya dah pakai bertahun-tahun. Tanaman saya menjadi. Sebab dulu saya pun macam sahabat juga. Tak pandai bela pokok, tapi saya suka mencuba. Sebab saya tak pernah beli media dekat luar yang dah siap bancuh tu, saya tak pernah beli. Sebab kita tak tahu apa dalam tanah kita tu. Tu yang saya terfikir, saya buat sendiri, saya aduk sendiri sampailah saya dapat media hormos yang saya buat ni. Okey. Okey. Kalau kita bancur tu, kita tak boleh bancur dengan tanah yang banyak lah. Okey, contoh 2 pack. Okey, 2 pack hormos ni kita bancur dengan separuh tanah. Okey, separuh tanah. Kita tak perlu pakai satu. Kita kena pakai separuh tanah. Okey, kita kena bagi 2. Kalau macam contoh, kalau nak 1 pack tanah ni, kita kena bancur dengan 4 pack hormos. Okey, 4 pack hormos. Okey, nanti video nanti kejap lagi saya akan tunjukkan hormos yang betul penggunaan yang sahabat pakai. Sebab ramai yang WhatsApp saya, ramai yang menjadi, sebab yang menjadi tu semua WhatsApp saya. Betul ke bancuhan? Betul ke bancuhan? Okey, nanti pun saya akan terangkan untuk penambahan contoh 3 bulan, ataupun saya akan tunjukkan kalau hormos tu dah boleh kita tambah lagi. Okey, jom saya nak tunjukkan cara yang betul untuk kita bancur tanah tu. Okey, jom. Okey, jom saya tunjukkan. Semua pokok saya memang saya pakai media hormos yang saya jual. Okey, macam mana cara bancur kita nak tahu, kita boleh tengok lebih banyak tanah ataupun tak. Okey, kalau bancuhan yang kita betul kita guna, dia macam ni lah. Warna dia macam ni, media dia macam ni, nampak? Media dia macam ni. Okey, bukan media dia contoh. Yang ini memang saya pakai, bukan pakai tanah biasalah, pakai hormos juga, tapi dia dah lama saya tak tambah dengan tanah. Okey, kalau macam ni, okey, kalau macam ni salah. Macam ni salah, sebab dia terlampau banyak tanah. Okey, kalau macam ni salah. Okey, yang betul macam ni. Yang betul macam ni. Nampak? Okey, yang betul macam ni. Nampak media saya. Dia tak warna hitam pekat. Dia akan macam ni lah, nampak poros. Nampak poros. Lepas tu media tu ringan. Bila kita usik pun dia ringan. Nampak? Dia ringan. Dia tak keras. Kalau kita banyak tanah macam yang ini bukan banyak tanah. Ini sebab dah lama saya tak campur dengan hormos. Hormos ni bagus sebab bila dah lama kita tak perlu buang yang dah lama ni dalam pasu. Kita cuma tambah hormos baru sahaja. Sebab hormos ni dia organik. Bila lagi lama dalam tanah kita, dia lagi bagus. Okey, kalau hormos tu dah lama, dia macam ni lah. Nampak? Dia jadi hitam. Dia dah jadi tanah. Makin lama hormos dia akan, dia macam contoh hancur lah. Dia contoh hancur. Nampak? Dia keras lah. Ini sebab tanah pun banyak juga ni. Sebab pokok ni saya beli dekat nursery, belum sempat saya nak tukar tanah lah. Sebab kita nak tengok. Memang ada serta-serta pokok yang saya tak tukar tanah, sebab saya nak tengok perbezaan guna tanah banyak dan hormos. Okey, contoh kalau hormos yang saya guna ni, pokok sihat, nampak? Pokok sihat, pokok besar. Kalau yang banyak tanah, yang ini saya memang tak tukar, sebab saya nak tunjuk, kalau sahabat-sahabat semua datang rumah saya nak tunjuk perbezaan pakai hormos dengan tak pakai hormos. Yang ini tak pakai hormos, nampak? Dia tumbuh tak cantik. Yang ni memang tak pakai hormos, cuma saya beli dari nursery. Baru saya ingat, saya beli dari nursery, saya tak tukar media tanah dia. Dia pakai media tanah 100%. Dia macam kabur sikit ya video. Nampak pokok pun kita dah nampak lah dekat situ tak sihat. Okey, tak sihat. Okey,
Kalau yang saya pakai hormos ni, boleh tengok perbezaan dia. Daun tu besar, daun tu banyak, nampak media tanah pun sihat. Okey, itu perbezaan lah kalau banyak tanah dengan aduk hormos tu yang betul. Kalau yang betul, dia macam ni. Okey. Okey, kurangkan tanah, lebihkan hormos, baru pokok sihat. Sebab ramai je yang beli produk saya bancuhan yang betul. Sebab ada setengah orang beli hormos, dia beli sikit tapi dia nak contoh, nak dapat media tu banyak, dia letaklah tanah banyak-banyak. Bila tanah banyak, sama juga. Sebab untuk tanaman, kita tak boleh tanah terlampau banyak. Bila tanah terlampau banyak, okey, bila tanah terlampau banyak, sama juga kita pakai tanah banyak, hormos sikit. Okey, yang saya jual hormos ni, untuk hormos tu banyak, tanah tu sikit. Kita kurangkan tanah. Bila kurangkan tanah, insya-Allah dengan izin Allah, pokok sihat macam tanaman saya. Contoh, tengoklah tanaman saya subur, pokok daun pun gemuk-gemuk. Kalau ada yang macam contoh yang beli hormos saya, dia tak berapa faham, tapi saya akan ajar sampai faham. Macam contoh, dia dah pakai beberapa bulan, pokok sihat, dia akan bagi tahu saya. Dia ada perbezaan. Dulu pokok dia macam mana, sekarang pokok dia macam mana. Jadi saya tahu siapa yang beli hormos saya tu menjadi atau tak menjadi. Boleh WhatsApp saya terus. Saya akan ajar perlahan-perlahan. Okey, sebab ada customer ni, dia jenis macam contoh, dia tak berapa faham. Dia macam segan ataupun dia tak nak menanya. Okey, tanya dengan saya, tak apa, nanti saya ajar perlahan-perlahan sampai pandai. Sebab ada juga customer saya yang tak pandai, dari pokok selalu mati, dia ingat tangan dia panas. Tapi perlahan-perlahan saya ajar dia, dia akan tunjuk media betul ke tak media yang dia bancuh. Dia tanya saya macam mana penggunaan baja, betul tak saya buat. Alhamdulillah, sekarang tanaman dia semua dah subur dan sihat. Okey, saya nak ajar dengan sahabat semua, kita nak tahu hormos tu sihat ataupun tak sihat. Okey, kita nak perlu ganti ataupun tak perlu ganti. Okey, ada satu pokok ni memang saya nak tambah hormos. Okey, jom ikuti video saya sampai habis. Okey, yang ni ada satu pokok, memang selalu saya akan cek tanah-tanah ataupun saya akan cek tanah tu kita perlu ganti ataupun tak. Okey, kalau untuk media siapa yang pakai hormos saya, tak perlu buang media yang ada dalam pot tu. Sebab yang saya bagi tu ataupun yang produk yang saya jual tu, dia organik. Bila organik, dia tak macam tanah. Okey, kalau tanah memang kita kena tukar media tanah 4 bulan ataupun 3 bulan sekali. Untuk yang siapa pakai tanah, kita kena buang tanah yang ada tu, kita gantikan yang baru. Kalau hormos yang saya jual ni, dia organik, lagi lama pun dia lagi bagus. Dia jadi macam baja, cuma kita nak kena tambah sahaja. Contoh, okey, yang ini dia dah pekat. Macam contoh, dia dah berderai lah, dia dah jadi macam baja lah. Nampak? Okey, dia dah nampak macam hitam-hitam macam ni. Okey, dia dah nampak macam ni, hitam-hitam. Dia dah tak nampak macam tanah poros lagi. Kita perlu buang separuh. Okey, contoh, kita buang separuh. Tapi tanah yang ni kita boleh pakai lagi sebab dia organik. Siapa yang pakai media hormos saya lah. Kalau siapa yang tak pakai media hormos saya, dia cuma pakai tanah dari luar, kena buanglah semua tanah yang sahabat guna tu, tukar kepada hormos yang saya jual tu. Okey, kita dah keluarkan separuh. Okey, sebab dia dah jadi hancur. Sebab hormos ni lama-lama dia akan jadi hancur, akan menjadi macam tanah juga. Nampak? Okey, kita dah buang semua. Okey, kita gembur-gemburkan tanah yang ada ni. Okey, kita gembur-gemburkan sampai dia separuh. Okey, kita dah buang tadi kan separuh tu kan. Okey, kita tinggal tambah hormos yang baru. Okey, kita
Tapi kita kena letak sikit-sikit, campur dari bawah. Kita campur dan kita adukkan dulu tanah yang dari bawah sampai bawah. Okey. Sampai bawah. Kita dah korek tadi, dah buang separuh. Lepas tu kita campur dengan tanah yang ada. Kena faham-faham juga, taktik pun kena betul. Untuk sekeliling-sekeliling je, jangan sampai kena bahagian pokok, sebab nanti akar dia boleh stres. Okey, bahagian tepi sahaja, jangan sampai bahagian dekat dengan pokok. Okey, kalau macam saya dah biasalah. Okey, kita tambah lagi hormon sampai dia penuh. Okey, pastikan yang bawah-bawah tu kita dah tambah. Okey, tinggal tambah je. Itu kebaikan guna hormos lah. Okey, tak macam tanah yang lain lah. Kalau tanah yang lain, tanah saja, dia tak ada media macam ni. Kita kena buang lah tanah tu, sebab tanah memang tak tahan lama. Sebab dia punya khasiat dalam tu akan hilang 3 bulan ataupun 4 bulan. Tapi kalau kita pakai hormos ni, dia bagus sebab organik. Okey, bahan-bahan dia organik. Okey, lagi lama kita pakai, dia jadi macam baja lah. Okey. Okey, dah siap dah. Kita tambah lagi sikit. Okey, kita tak perlu tambah tanah lagi. Okey, kita tak perlu tambah tanah lagi. Cukup dengan kita pakai hormos sahaja. Kalau untuk tukar tanah lah, untuk tukar tanah tadi, kita buang tanah separuh. Okey, kita gembur-gemburkan dari dalam tanah. Lepas tu kita tambah hormos yang tak ada campuran tanah. Okey, hormos yang tak ada campuran tanah, kita terus je letak, sebab dalam pot tu dah ada tanah dia. Okey, kita campur dengan tanah yang ada, itu sahaja. Okey, tapi kalau untuk pokok baru yang kita baru nak bancur, kita kena campur tanah tadi. 2 pack hormos, separuh pack tanah. Okey, itu untuk perkongsian saya, penggunaan yang betul untuk hormos. Sebab ramai yang tak berapa faham lagi untuk campuran hormos. Okey, kalau untuk campuran hormos ni, kita kena kurangkan tanah lah, lebihkan hormos. Sebab hormos pun lama-lama dia akan hancur dan jadi tanah juga. Okey, itu je perkongsian saya untuk kali ni. Tapi kalau untuk anakan, kita tak perlu campur tanah. Cukup untuk kita guna hormos sahaja. Untuk anakan pokok, kita pakai hormos sahaja, tak perlu campur tanah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ni. Terima kasih semua yang dah menonton video saya. Okey, tonton video saya sampai habis. Selepas je habis video ni, saya akan tunjuk koleksi-koleksi yang dah menggunakan media hormos saya.